Okay, so ini adalah learning outcome for this subtopic. Yang pertama sekali adalah you should be able to define what is matter, dan yang kedua, you should be able to classify matter into pure substances, di mana pure substances kita ada dua, iaitu elements dan juga compounds. Dan juga mixture kita ada dua jenis mixture, which is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Okay, so itu adalah learning outcome untuk chapter 1.1. Okay, so seperti yang kamu telah tahu, matter is anything that occupies space and has mass. Maksudnya apa sahaja around you that has mass and occupy space is matter. Termasuklah awak. Awak juga adalah matter, cuma kamu adalah complicated matter sebab macam-macam ada dekat dalam badan awak. Kita ada air, kita ada organic substances. Badan awak is made up of organic compounds lah. Okay, so seperti yang saya cakap, apa-apa saja yang kamu nampak di sekeliling awak adalah matter. Tapi kalau kamu nampak api ataupun fire is not really matter. Sebab api ataupun fire is natural energy. Dia bukan matter lah. Okay, so matter is made up of tiny discrete particles. We have 3 discrete particles yang kita akan discuss, iaitu atoms, ions dan juga molecules. Okay, so sebenarnya ini akan kita belajar di dalam chapter yang kedua dengan lebih mendalam lah. Okay, untuk hari ini kita akan tengok macam mana kita nak classify matter into pure substances and mixtures. Okay, so sebelum kita nak classify all the matters into pure substances ataupun mixtures, kita perlu tahu dahulu what is the definition of pure substances. Di mana pure substances are matter that has distinct properties and a composition that does not vary from sample to sample. Okay, so distinct properties, let's say when I'm talking about hydrogen gas, so kita tahu hydrogen gas is odorless. When we test it with lighted wooden splinter, kamu akan dapat bunyi pop. Macam itulah, itu adalah antara properties yang dimiliki oleh hydrogen. So we know that composition dia adalah hydrogen. Kita ada 2 atoms of hydrogen made hydrogen gas. So dan dia mempunyai sekian-sekian properties. Okay, dia di dalam bentuk gas dan ia tidak berbau ataupun odorless lah, tidak berbau. Okay, so pure substances pula boleh dibahagikan kepada 2, iaitu element dan juga compound. So apa beza elemen dengan compound? So kalau kamu nampak kat sana, saya dah highlightkan dekat sana. Untuk elemen, it is made up of only one type of atom. Maksudnya kalau saya cakap helium, so helium is made up of only one type of atom, which is helium atom. Jadi helium is an element. Macam itulah. Okay. Dan it cannot be separated into simpler substances by chemical means. Okay. So chemical means ni maksudnya chemical reaction lah. Macam mana kita nak pecahkan helium ni kepada simpler substances kan? Tak boleh. Helium is the smallest one. Therefore kita tak boleh nak jalankan chemical reaction and then nak pecahkan helium kepada any other atoms, tak boleh. Tetapi kalau kamu buat, dia ada lagi satu iaitu radioactive decay. Tapi radioactive decay biasanya involve bigger elements. Okay? Yang berat-berat tu biasanya akan mengalami radioactive decay. Jadi ia bukanlah chemical reaction, itu telah menjadi physical, fizik punya reaction lah. Okay? Okay, so selagi ia terdiri daripada one type of atom, jadi ia dikenali sebagai elemen walaupun fluorine. Okay, so F2 adalah fluorine atom. Kita ada 2 fluorine atoms yang form covalent bond di sana. Jadi, since fluorine gas is made up of the same type of atom, which is fluorine atom, jadi fluorine gas is an element. Okay.
Tak kisahlah dia F2 ke, N2 ke, O2 ke, macam tu. Jadi, as long as it is made up of only one type of atom, it is known as element. Berbeza dengan compound, di mana compound is a substance that contains two or more type of atoms. Okay, so let's say kalau kamu nampak sangat macam air, okay, ataupun dalam bahasa Inggeris dia water, jangan keliru dengan air. Air adalah udara, water adalah air. Jangan keliru. Sebab dalam soalan exam biasanya dia ada bahasa Melayu juga. Jadi student baca yang bawah tu. Air. Air boleh form hydrogen bond. Betul lah. Tapi kalau bahasa Inggeris dia water. Okay, bukan air. Air is udara. Jangan keliru. So compound is a substance that contains two or more type of atoms. Jadi salah satu contoh compound adalah water ataupun H2O di sini. Di mana H2O diperbuat daripada dua atoms of hydrogen and one atom of oxygen. Okay, jadi kita dapat water. Okay, as long as the substance is made up of two different types of atoms or more, jadi dia akan dipanggil sebagai compound. Methanol pula, ethanol. Okay, so ethanol, CH3CH2OH. Jadi kita ada carbon, kita ada hydrogen, kita ada oxygen. Jadi ethanol is a compound because it is a substance that contains three type of atoms. Di mana we have carbon, we have hydrogen, and we have oksigen. Jadi itu yang membezakan elemen dan juga compound. Tetapi kesemua yang saya cakap ini merupakan pure substances. Cumanya kalau dia terdiri daripada one type of atom, dia dikenali sebagai elemen. Kalau dia terdiri daripada dua type of atoms, dia dua atau lebih type of atoms, dia akan dikenali sebagai compound. Okay. Okay, so jangan lupa juga ni definition dia kena teruskan lagi, chemically bonded. So dia boleh jadi ionic compound. Okay, so ionic compound is formed between two types of atoms. Satu mesti metal, satu lagi mesti non-metal. Okay, so kita ada ionic bond sana. Ionic bond akan membentuk ionic compound. Manakala sekiranya kedua-dua atom yang form chemical bond yang dikenali sebagai covalent bond, kita akan panggil dia sebagai covalent compound. Nampak? Ionic compound, metal dengan non-metal, covalent compound, non-metal dengan non-metal. Okay. So pure substances, element dan juga compound. Okay, next kita tengok kepada what are the definitions of mixtures. Jadi mixture is a combination of two or more substances. Tadi kita dah belajar pasal substances kan? So substances ada banyak benda yang kita dah discuss tadi. Sama ada elemen ataupun compounds. Jadi kalau kita campur elemen dengan elemen ataupun elemen dengan compound ataupun compound dengan compound, jadi kita akan dapat mixture. Okay, tak kisahlah kita nak campur elemen dengan elemen. Elemen campur elemen, dapat mixture juga. Kalau kita campur elemen dengan compound, dapat mixture juga. Kalau kita campur elemen dengan kalau kita campur compound dengan compound pun kita akan dapat mixture juga. Okay, technically kalau kita campur saja apa-apa saja pure substances tadi, kita akan dapat mixture provided that they retain their chemical properties. Saya tekan apa tadi? Stop. Okay, so matter is can be categorized into pure substances and mixtures. Sekiranya it cannot be physically separated, jadi ia dikenali sebagai pure substance. Tapi sekiranya dia boleh physically separated, kita akan panggil dia sebagai mixtures. Contohnya macam air lacikan tadi, kita boleh separatekan di antara buah-buah yang ada tadi lah. Jadi kita akan panggil dia sebagai mixtures kan.
Okay, pure substances pula kita terbagi kepada dua, iaitu elements dan juga compounds. Jadi macam tadi saya cakap, element it is made up of only one type of atom. Jadi kita tak boleh nak broke down the elements yang ada satu saja atom tadi menjadi lebih kecil daripada itu. So we cannot do that. Therefore it is an element. Manakala untuk compounds pula, sekiranya it can be broken down chemically, jadi ia dikenali sebagai compounds. Let's say kalau saya ada water, okay, so H2O, kita boleh separate dia menjadi H2 dan juga O2 melalui chemical reaction. Macam itulah. Okay, kalau saya ada H2, nak pecahkan dia kepada apa lagi? Nak jadikan dia atom. Hidrogen, dia ada satu saja elektron. Jadi ia tidak stable untuk dia untuk dia wujud as monoatomic atom. Monoatomic atom lah. Okay. Okay, so untuk mixture tadi kita ada dua homogeneous mixture. If you cannot see ataupun inspect the things inside whatever you want to classify visibly, jadi kamu akan classify dia sebagai homogeneous mixture. Tetapi kalau kamu boleh kamu boleh discriminate whatever things that exist in the mixture, kamu akan panggil dia sebagai heterogeneous mixture. Okay. So ini adalah satu rantaian untuk kamu decide whether it is a pure substances ataupun mixture ataupun elements ataupun compounds ataupun homogeneous mixture ataupun heterogeneous mixture. Okay. Settle untuk chapter 1.1. So this is the quote of the day. Tak ada kena-mengena pun. Cuma ada perkataan matter. So you matter. That smile you shed could be the sun on someone's darkest day. Okay, so senyumlah kepada semua orang yang awak jumpa. Tapi jangan senyum banyak-banyak. Nanti orang yang awak gila. Okay, so kita tengok kepada a few exercises ni. Nah, siapa nak tolong jawab untuk saya? Classify the following substances as compound, element, homogeneous or heterogeneous mixture. Explain. Nah, nombor 1, helium. Element, sir. Pandai. Element. Kenapa element? Pandai. So element because it is made up of only one atom. One atom. Yes. One atom, which is helium atom. Macam tu. Jangan sampai made up of only one atom saja. Tak dapat makan. Okay, solid sodium chloride. Compound ke? Compound. Okay, bagus. So compound. Kenapa compound? Because it made up of two atoms. Yeah. Two element. Right. Because it is made up of two element ataupun atoms, which are Sodium atom, Sodium and chloride. chlorine atom, sodium and chlorine, sayang, bukan chloride. ion. Okay, ataupun kalau kamu nak cakap sodium ion and chlorine and chloride ion, boleh. Okay, tapi easier just say element sajalah. Okay, so ni untuk sodium chloride. Nah, boleh tak jawab semua ni? Boleh. Boleh, Zah. Boleh, Boleh. nanti try. Boleh. Test cuba. Okay, saya nak tanya. Untuk, yang ni elemen lah kan? Sebab dia terdiri daripada One atom. yes, iaitu yes, aurum ataupun gold Aurum dalam bahasa Inggeris gold. Okay, graphite adakah dia elemen ataupun compound ataupun homogeneous mixture? Siapa jawab tu? Element. Elemen, Pandai Zah. lah kamu. Element. Pandai pandainya. Which is Okay. carbon. Pandai. Yes. Amin. Amin. Okay, water? Compound. Compound. Compound.
Okay, kerana kita ada hidrogen dan Oxygen. oksigen. Oxygen. Homogeneous. Mixture. Homogeneous. Yes, Mixture. homogeneous. Homogeneous mixture. Homophobic. Pandai. Dalam exam tulis penuh-penuh homogeneous mixture. Jangan tulis homo saja. Okay, so homogeneous mixture kerana saya dia gelak Dalam exam kawan-kawan sini-sini kamu lah yang jawab homo. Apa benda yang homo? Ketuk tangan nanti. Syamil So, suka homo. tu, Sir. Ni homo. Ni homo kan. Okay, so kamu macam-macam. So homogeneous mixture kamu kena cakap because it is consists of Nitrogen. yes. Oxygen. Nitrogen. Carbon dioxide dioksida, dan juga noble Neon. gases noble gases. Okay, so concrete. Mixture mungkin. Homogeneous Yeah. mixture. Homogeneous. Heterogeneous. Homogeneous mixture. Heterogeneous Okay. mixture. Saya dengar ada orang jawab heterogeneous mixture. Kenapa heterogeneous mixture? Sebab dia ada Jawapan kita. simen sama besi. Yes, heterogeneous mixture. Okay. Bila nak buat konkret, kita kena ada, at least kita kena ada sand. Lepas tu kita ada cement. Lepas tu, kawan awak cakap tadi, kita ada steel lah. Steel. Macam mana je steel? EEL. Yes. Steel. Chocolate chip. Elements. Element. Chocolate chip element. Compound. Mixture. Heterogeneous Mixture. mixture. Ya, pandai. Heterogeneous mixture. Okay, so kamu boleh cakap, kalau yelah macam nak tahu apakah chemical formula untuk coklat dan juga kamu punya tepung kan, terlalu mendalam. Jadi kamu boleh cakap dia ada apa? Heterogeneous. Dia ada chocolate chip. Chocolate. And Tepung. Kot. Minyak. Flour. Baking powder. Jadi lah. Butter. Suka. Yes. Lapar. Sebelah. Jangan kamu mentang-mentang dia belajar buat cookies sama banyak. Habis dia listkan semua Okay. Cukuplah 3 ke 4 Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, yang soalan seterusnya kita ada perkataan pure. Okay, so ini adalah untuk membezakan di antara alkohol yang kamu gunakan untuk disinfektan dengan pure alkohol yang 100% alkohol. So bila dia cakap pure alkohol, dia adalah sejenis Compound. Compound. yes, pandai. Kenapa dia compound? Sebab dia terdiri daripada ethanol sahaja. Okay. Okay. So, di dalam ethanol kita ada carbon. Betul tadi siapa cakap tadi? Carbon. Carbon, hydrogen, oxygen. Pandai. Kamu ni pandai lah patutnya. Okay. So, seterusnya freshly squeezed orange juice. Apa? Heterogeneous mixture. Compound. Heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. Siapa pernah buat jus? Pernah? Saya. Saya pernah. Bagus. Kamu letak apa? Saya. Kamu akan bila kamu squash dia punya orange tu, kamu akan dapat dia punya, yang pertama sekali kamu akan nampak dia punya water kan? Ya, pandai. Lepas tu kita akan nampak juga apa? Dia punya? Isi. Oh. Yes, pulp. Okay. So sebenarnya soalan chapter ni dia banyak melibatkan kamu punya daily life punya pengalaman So kamu kena tengoklah apa keliling-keliling rumah. Tengok macam tu. Tapi hati-hati sikit sebab ada juga macam last time dia tanya pasal sos cili. Okay, sebab ada orang yang makan sos cili dia ada lagi biji-biji cili tu kan. So kamu kena explain, yes. Time tu memang berlaku perdebatan sebab jawapan dia bagi homogeneous mixture. Because you cannot differentiate between where is the chili and where is the, biasanya kita akan gunakan tepung jagung tau. Tapi kita dah tak nampak tepung jagung tu kan. So therefore, time tu jawapan dia bagi homogeneous mixture. Sebenarnya it depends on your explanation. Tapi jangan terlalu pelik lah. Okay, jelas So ini adalah cara untuk menjawab soalan sekiranya dia suruh awak classify
the given substances, whether it is compound, element, homogeneous or heterogeneous mixture. Jadi awak kena explain exactly apa yang ada di dalam itu. Tak perlu semua, just to state a few pun dah dapat markah dah. Yang penting kalau kamu cakap dia mixture, at least kena ada 2 lah. Okay. Nah, ini adalah soalan past year. Okay, so kalau kamu tengok dekat sana, figure below shows the particle of iron and sulfur. Jadi iron color biru. Okay, so ni iron kita. Dan juga ini adalah kita punya sulfur. When they are added together. When heated, a new substance is formed which is iron sulfide. Jadi di sini kalau kamu nampak Fe dan juga S itu telah membentuk a new compound apabila dia heat. Okay, sebelum heat dia masih tidak akan berlaku chemical reaction, therefore kita akan panggil dekat sebelah sini sebagai mixture. Okay. Okay, so iron biasanya dia akan nampak macam ada warna-warna macam a bit brown kan. Okay. Manakala sulfur biasanya dia akan mempunyai warna macam kuning. Therefore, kalau kamu nampak mixture of sulfur and iron, kamu akan boleh kamu boleh discriminate mana satu iron, mana satu sulfur. Jadi kalau kamu nampak soalan tanya okay, so kita tengok kepada soalan. Classify the species present in figure A. Okay, species present as element, compound, homogeneous or heterogeneous mixture. Jadi seperti yang saya cakap tadi, iron dan juga sulfur, it can be easily ataupun can be visibly distinguished in the mixture. Therefore, di dalam figure A, ia adalah heterogeneous mixture. Okay. Setelah saya panaskan setelah saya panaskan mixture yang berada di dalam figure A tadi, what happen is iron and sulfur undergoes chemical reaction. Jadi kita akan produce a new compound which is FeS ataupun iron sulfide, iron 2 sulfide. Okay, jadi di sini kamu tidak nampak lagi sulfur atom dan juga iron berada pada kedudukan yang separated. Semuanya telah pun membentuk a new compound macam ni. Jadi it is no longer a mixture. Sekarang dia telah menjadi pure substance. Dah tak jadi mixture sebab tindak balas telah berlaku dan there are no longer individual substances yang kita boleh nampak seperti mana di dalam figure A tadi. Jadi sekarang ni di dalam figure B ia adalah dikenali sebagai compound. Yes, pandai. Jadi inilah jawapan dia. Di dalam figure A, so figure A kita ada heterogeneous mixture. Okay, manakala di dalam figure B kita ada compound saja. Okay, so bila nak jawab dalam exam, kenapa dia ada 2? Select. Okay, so kalau dalam exam, dia keluar soalan macam ni, kamu jawablah. Okay, so soalan nombor 1, 2, 1. Classify the species present in figure A and B as element compound. So, kamu akan cakap in figure A. They are heterogeneous mixture. Betul lah. Manakala in figure B, it is a compound which is FeS. Okay, manakala untuk di dalam figure A juga, okay, saya lupa pula nak cakap pasal figure A. Lari tak saya punya perkataan ni. Okay, so di dalam figure A juga terdiri daripada 2 pure substances tadi, iaitu kita punya iron dan juga sulfur. Iron and sulfur
Elements. Macam itulah. Okay. So pertama sekali kamu akan explain di dalam figure A disebabkan iron and sulfur, two different elements mixed together, jadi dia adalah heterogeneous mixture. Dan kita kena juga explain bahawa iron and sulfur are elements. Okay. Dan di dalam figure B pula disebabkan tidak balas telah berlaku, therefore kita tidak lagi ada iron dan juga sulfur separately. Therefore, kita cuma ada satu sahaja pure substance yang wujud di sana, iaitu compound. Jadi jawapan awak, in figure B, it is a compound which is iron sulfide. Okay. So, nombor 2 pula, ditanya, suggest a way to separate species in figure A. Siapa ada idea? Macam mana Guna kita nak? magnet, sir. Magnet, sir. Pandai lah. Pandai siapa tu? Ian eh? Ya, sir. Okay, bagus. Azizul, Okay, Azizul, Azizul tu. Okay. Oh, Widih, Azizul juga. claim. Indo. Sudah. Okay, so ini sebenarnya again dia memerlukan awak punya pengalaman juga, iaitu kita tahu bahawa iron adalah salah satu daripada metal yang magnetic. Therefore, we can separate iron from sulfur by using magnets. Okay. Iron can be separated from sulfur by using magnets. Macam tu. Okay. Kalau contohnya dia bagi awak dia bagi awak gambar dan dia cakap itu adalah air gula. So macam mana kita nak separatekan water from glucose? Siapa ada idea? Kasih boil dah, sir. Vaporize the water. Yes. So kalau dia bagi awak, let's say ini adalah sugar water. Air gula Okay, so kita tahu di dalam sugar water ni kita ada glucose dan juga H2O. Jadi kita nak separate both component by boiling the sugar water, okay? Macam itulah. Jadi kamu kena baca-baca, tolong mak di dapur. Macam itulah. Dia akan memberikan kamu idea on how to answer this kind of question, especially chapter 1.1 ni. Okay, so settle chapter 1.1. Boleh sambung lagi untuk chapter 1.2? Sikit je. Boleh. Boleh. Kan? Sebab kamu Boleh. masih segar kelas pertama chemistry. Boleh. Okay, good. Nanti saya akan bagi juga yang saya dah contoh-contoh ni. Saya akan masukkan juga di dalam Google Classroom. Kamu boleh tengok balik. Kalau tak sempat nak salin kan. Okay, so kita tengok pula kepada chapter 1.